Nur Adina. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sarina dan juga Afifah. Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Bagaimana pula dengan Sarina dan Afifah, apa khabar hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga Adina ingin juga kita mengetahui bagaimana keadaan cuaca di daerah Tutong. Baik, cuaca di daerah Tutong agak mendung juga pada pagi ini, tapi itulah kita harapkan ya, semoga cuaca ini akan beransur cerah dari masa ke semasa dan apapun perancangan akan dapat berjalan dengan lancar ya, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan juga ya berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan Adina, mudah-mudahan perancangan hari ini berjalan dengan lancar juga. Jadi Adina, ingin juga kita mengetahui ni bagaimana kalau Adina meraihkan sesebuah pencapaian itu. Baik, kalau saya secara peribadi apabila mendapatkan berita gembira ataupun pencapaian yang besar ini, pertama sekali saya akan berkongsi juga kepada kedua ibu bapa saya terlebih dahulu, dan seterusnya memang merancang akan mengadakan antara majlis doa selamat ya bersama dengan keluarga besar. Jadi sebagai tanda kesyukuran kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang telah pun diberikan. Jadi dengan adanya juga majlis seperti ini, ia juga menjadi antara satu penghargaan juga kepada diri sendiri ya atas usaha dan juga berat nilai yang telah pun kita curahkan untuk mendapatkan keputusan yang baik ini. Itulah antara yang biasanya saya lakukanlah untuk pencapaian yang saya dapatkan dalam kehidupan. Alhamdulillah ya. Baik, betul sekali. Pastinya kita ni akan berbalik juga kepada kedua ibu bapa kalau ada masa ibu bapa walaupun indahnya orang arah ahli keluarga. Selalunya perhatian kita ni ya untuk sama berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan tersebut. Baik Adina, kalau tadi dari daerah Blight turut menunjukkan antara lain kemeriahan pentas perayaan yang masih lagi berlangsung di daerah Blight. Masih kita tertanya-tanya juga sebenarnya apa pula yang akan dikongsikan dari daerah Tutong. Bagaimana kalau kami serahkan untuk Adina bersama penonton kita pada pagi ini dulu. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Sarina dan juga Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat Auda. Kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Jumaat 22 Ogos 2025, dan seperti biasa kita akan mengongsikan audio terlebih dahulu beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong, di mana masih lagi diteruskan acara pentas perayaan bagi peringkat daerah Tutong. Hari ini 22 Ogos akan diadakan persembahan malam rentak evolusi irama gambus, dan esok 23 Ogos akan diadakan persembahan malam wira bangsa 5.0 ya, dan audio ramai dialulukan untuk datang beramai-ramai ke acara pentas perayaan ini bagi memeriahkan lagi acara ini yang akan mengambil tempat di kawasan lapang berhadapan dengan Hospital Pengira Muda Mahkota Pengira Muda Haji Al-Mu'tadi Billah daerah Tutong. InsyaAllah akan bermula pada jam 8.30 malam. Dan makluman yang seterusnya juga akan berlangsung majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Bukit Sulang, Menengah dan Pancong akan diadakan pada hari Ahad 24 Ogos 2025 bermula pada jam 8 pagi sehingga 11 pagi dan akan mengambil tempat di Dewan Sekolah Rendah Kampung Menengah Mukim Lamunin daerah Tutong. Jadi bagi anda yang tinggal penduduk kampung di Kampung Bukit Sulang, Menengah dan Kampung Pancong adalah dikehendaki untuk hadir bagi sama-sama lagi menjayakan ya majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung ini yang akan berlangsung pada hari Ahad ini nanti 24 Ogos 2025. Dan itulah antara dua makluman yang boleh kami kongsikan untuk pagi ini, dan seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Untuk itu mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penonton, sebagai seorang Muslim, banyak perkara-perkara yang dapat kita lakukan atau amalkan bagi menambah pahala dalam kehidupan kita. Antara yang dapat kita lakukan adalah dengan melaksanakan solat sunat duha. Sembahyang sunat duha merupakan antara solat sunat yang dianjurkan di dalam agama Islam kerana banyak kelebihan dan juga manfaat yang dapat kita peroleh melalui melakukan
solat sunat duha. Sebagai umat Islam, adalah menjadi suatu kewajipan untuk mengerjakan sembahyang fardu dengan sebaik-baiknya tanpa meluputkan waktunya kerana ia merupakan tiang agama, syiar Islam dan jalan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi, ibadah sembahyang juga satu-satunya ibadah yang tidak akan gugur kewajipan mengerjakannya dan wajib dilaksanakan walau dalam apa jua keadaan. Dalam mencari kesempurnaan solat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan mekanisme untuk menutup kekurangan ibadat fardu dengan mendirikan solat sunat. Antara solat sunat yang sangat dianjurkan di dalam Islam ialah solat sunat duha. Hikmah solat sunat duha juga disebabkan masa antara selepas waktu subuh dan zuhur yang panjang hingga Allah Subhanahu wa taala menyediakan ruang untuk terus mengingatinya. Sembahyang sunat duha dilakukan pada waktu duha, iaitu bermula tatkala matahari naik lebih kurang setinggi sebatang galah, kira-kira 20 minit selepas terbit matahari dan berakhir apabila matahari berada tepat di tengah-tengah langit, kira-kira 9 minit sebelum masuk waktu zuhur. Waktu duha yang panjang menggalakkan umat Islam untuk sekurang-kurangnya meluangkan sedikit masa untuk mengerjakan solat sunat duha dalam beberapa minit sahaja. Ia dikenali juga sebagai solat al-awabin, iaitu yang bererti orang-orang yang kembali semula kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan urusan-urusan yang kosong dengan zikrullah. Jumlah rakaat tidak terbatas dari 2 rakaat sehingga 12 rakaat, tiap-tiap rakaat satu salam. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, barang siapa yang sembahyang sunat duha 2 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang tidak lalai, dan barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah, dan barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat, dan barang siapa mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di syurga untuknya. Hadis riwayat Tabrani. Jelaslah daripada hadis tersebut bahawa sembahyang sunat duha merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat dan keutamaan di dalamnya. Selain itu, pahala sembahyang sunat duha tidak hanya berupa dicukupkan harta, namun juga diampuni dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang selalu mengerjakan sembahyang sunat duha, nescaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Beruntunglah bagi mereka yang mengamalkan sembahyang sunat duha, kerana selain diampuni dosa, ia juga dapat membuka pintu-pintu rezeki, kerana solat sunat duha sangat berkaitan dengan pengertian melapangkan rezeki. Mengerjakannya juga adalah sebagai suatu tindakan bersedekah, kerana dengan hanya mengerjakan solat sunat duha 2 rakaat sudah memadai bagi seseorang Muslim itu melakukan sedekah. Hal ini tercatat sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seluruh bahagian dari anggota tubuh perlu dikeluarkan sedekah pada setiap pagi. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu memadai dengan mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Mungkin pada awalnya seorang akan berasa berat untuk melakukannya. Namun jika ia dijadikan amalan rutin harian, nescaya akan berasa nikmat dan seronok mengerjakannya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan agar kita sentiasa istiqamah melaksanakan sembahyang sunat duha. Ya Allah, bahawasanya waktu duha itu ialah duhamu, kecantikan itu ialah kecantikanmu, keindahan itu ialah keindahanmu,
Kekuatan itu ialah kekuatanmu, kekuasaan itu ialah kekuasaanmu, dan perlindungan itu ialah perlindunganmu. Ya Allah, jika sekiranya rezekiku masih di langit, turunkanlah ia. Jika ia ada di perut bumi, keluarkanlah ia. Jika sukar, maka mudahkanlah ia. Jika ianya daripada yang haram, maka sucikanlah ia. Jika ia masih jauh, maka dekatkanlah ia dengan berkat waktu doha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaanmu. Berikanlah kepadaku seperti mana yang telah engkau berikan pada hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah ada penonton, solat sunat duha bukan saja sebagai ibadah tambahan, malah ia adalah kunci rezeki, penyuci dosa, tanda syukur dan ketenangan jiwa. Juga dengan mengamalkan solat sunat, ia adalah antara cara untuk kita ni menampal kekurangan yang ada pada solat fardu kita. Sekian ada penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.